Greeting explorers, welcome to What's Up Gamma. So on today episode keempat, which is kita akan terangkan program views dan confession daripada mahasiswa kita sendiri, tapi kita tak akan bagi tahulah siapa, so it's anonymous. Okay, nama saya Durani tapi boleh panggil Dura. Ini adalah ahli-ahli asik. Korang boleh kenalkan diri? Nama saya Alisa, boleh panggil Alisa. Nama saya Syahidatul, boleh panggil Atul. Nama saya Balkis, boleh panggil Balkis. Baiklah, so confession ni yang kami akan baca sudah dirujuk oleh kaunselor kita sendiri iaitu Puan Salwani. So setiap confession akan ada penyelesaian dan semua yang kami terangkan dan bincangkan adalah based on apa Puan Salwani, which is kaunselor kita cakap, and kita takkan bagi pendapat yang bercanggah lah dengan apa pendapat Puan Salwani. So saya akan mulakan dengan confession yang pertama. Sebelum tu seperti mana yang kita tahulah, sekarang adalah minggu-minggu exam, minggu-minggu FYP, lab, assignment. Time ni lah due date, kena hantar assignment, kena ada test, esok ada test law, next week ada test law. So student sekarang tengah mengalami breakdown, which is tengah kelang kabut dengan aktiviti komiti lagi, dengan lab. Macam mana kita nak bagi diorang nasihat how to manage diorang punya masa? Okey, first sekali sebenarnya kami pun agak struggle jugalah. Jelas semua student pun kan, dia ada struggle masing-masing macam-macam kami kena buat. Jadi daripada sini apa yang saya boleh katakan, kami bukanlah pro, tapi kami boleh cakap yang kita ni perlu ada early preparation. Kita perlu ada organize apa yang kita buat, prioritize mana yang perlu, dan daripada situ insya-Allah mungkin kalau tak termanage pun orang kata time tu, mungkin kita at least tak terkejar-kejar untuk benda, sebab semua benda tu ada dia punya time tersendiri. Itu daripada saya. Daripada Alisa? Saya? Tak struggle lah sekarang ni, tengah have fun lah. Okey je. Okey je, okey. Nampaknya Alisa memang prepare awal lah, sebab kalau kita tak prepare awal, di situlah terbentuknya masalah yang kita tak nak, which is tak sempat hantar lah, ataupun maybe kalau kita tak prepare awal, time tu lah kita tak sempat nak siap ke assignment and hantar lambat, ataupun assignment pun kita tak buat betul-betul. So markah kita rendah. So apa-apa pun kita kena prepare awal, ya. Baiklah. Okay. So saya akan baca confession yang pertama yang diterima oleh Views. Baiklah. Confessions yang pertama daripada this one anonymous. Dia kata, scared to reach out for help due to the stigma regarding mental illness. Dia ada masalah, takut untuk bagi tahu sebab ke-awareness mental illness ni. Apa pendapat korang? Okey, sebenarnya scared to reach out for help sebab stigma yang ada. Lagi-lagi dekat Malaysia ni kan, mana kita tahu mental health awareness ni is very low. This sebenarnya is a very common concern and understandable. Sebab kita tahu dekat Malaysia ni, bukanlah dekat Malaysia, mental illness dekat Malaysia ni is viewed as something yang lemah, macam tak cukup iman, sensitif, faham tak? And it is not viewed as illness yang scientifically proven, tapi macam supernatural punya phenomenon tau. So macam kalau orang ni sakit, bukan kita bawa dia jumpa psychologist or psychiatrist, kita akan bawa dia jumpa ustaz. Sedangkan mental illness ni is not something new, bukan something yang baru wujud pada tahun 1960 ke. Bahkan sebenarnya orang pertama yang classify mental illness ni sebagai an actual illness ialah orang Muslim sendiri. Betul. Okey, daripada confession ni juga kita boleh cakap yang sebenarnya yelah, mental illness ni baru di-identify sekarang lah, baru orang kata, baru orang aware pasal mental illness. Tapi yang sebenarnya mental illness ni bagi saya lah, dia
sama penting dia dengan physical illness lah. Macam kalau physical illness kita boleh nampak dengan mata kasar, kita boleh rawat dengan mata kasar. Tapi kalau dari segi mental illness, seseorang tu dia kena try to berani untuk reach out orang. Sebab bila mental illness tu tak dirawat, dia sebenarnya efek kepada dia punya physical illness juga. Macam yelah, kadang benda ni benda yang kita tak nampak kan. Jadi bila dia tak bagi tahu orang apa yang dia rasa, apa yang dia alami, jadi orang pun tak tahu. Jadi itulah yang memberi kesan kepada diri dia. Itulah stigma orang sekarang. Yang most importantly lah, kena ingat yang sebenarnya seeking for help ni is not a weakness sebenarnya. Dia sebenarnya adalah strength, sebab kita berani untuk cari orang untuk minta bantuan dari dia untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan sendirilah. So tak payah risaulah pasal stigma sekarang ni. Just ignore apa orang cakap macam mental health ni gila ke apa ke. Abaikan je, just do something for yourself. Ya, betul. Go seek help. Sebab bila kita tahu yang kita ada, kita macam susah nak tahu yang sebenarnya kita ni ada mental illness ke tak kan. So in order untuk kita identify, better daripada kita fikir and overthink yang kita ni ada mental illness, better kita jumpa counselor atau kita seek orang yang professional, psychiatrist, betul tak? So di UiTM siapa yang perlu kita rujuk? Kat UiTM sebenarnya ada kaunselor-kaunselor yang kita, sebenarnya saya pun baru tahu, tapi sebenarnya UiTM ada kaunselor-kaunselor yang kita boleh jumpa, which is dekat kompleks budi siswa kan. Dekat situ korang pergi je situ, korang walk in, cari bilik kaunseling, walk in and luahkan apa yang terbuku di hati korang. Korang kena book appointment online lah dekat counselling. Itu pun boleh. Ya, betul. So UiTM dah sediakan pelbagai platform untuk kita luahkan masalah kita. Tapi kalau kita kita mempunyai ramai kawan, kita juga boleh luahkan kat kawan kita. Betul. Ini adalah antara inisiatif lah untuk mahasiswa di sana yang takut nak bagi tahu dia ada mental illness. Korang boleh luahkan kat kawan ataupun seek kaunselor kita, psychiatrist dengan booking online, betul tak? Betul? Tapi itulah kena ikut keselesaan. Mungkin boleh start dengan cerita dengan kawan. Dan bila masalah tu terlalu besar, kawan pun tak tahu nak bagi solution ke nasihat apa, kita rujuklah kepada yang lebih pakar, betul tak? Tapi pentingnya kita untuk tanam dalam otak kita bahawa kadang-kadang bukan first time kita jumpa kaunselor kita akan frekuensi kita mungkin tak sama dengan dia. And it's okay to try for another counselor. Betul. Mungkin it takes like multiple of tries untuk kita jumpa kaunselor yang akan faham kita, yang sesuai dengan kita. Betul. Saya nak ulas sikit pasal yang kawan tadi. Saya rasa sebagai, kalau contohlah macam kita pun mestilah akan ada kawan yang ada mental illness kan. Jadi kita sebagai seorang kawan, mestilah kita nak jadi support system pada kawan-kawan kita. Kita juga boleh jadi support system pada diorang. Kadang-kadang diorang ni luahkan pun bukan sebab dia nakkan solution sangat. Dia nakkan pendengar. Dia nak orang mendengar, dia nak orang Actually listen to masalah diorang. validate lah apa yang diorang rasa. Betul. Sebab bila kita overthink, sebab mental illness ni boleh kata terjadi apabila kita overthink kan. So like bila kita overthink ni, kita tend to fikir negatif, kita prone to negatif. So like bila kita cerita dekat orang and kita tak nak pun solution, kita just nak diorang dengar and faham, itu saja. Sometimes we just need comfort instead of solution, right? Betul. Okay, itu saja untuk confession yang pertama. Seterusnya kita akan moving on to confession yang kedua. Okay, yang kedua ni agak panjang. It's actually a letter given from a daughter dekat mak dia. Okay, diorang akan baca certain je, takkan baca sepenuhnya sebab agak panjang. Boleh tak? Boleh. Ke nak baca je panjang? Ringkasan je lah, okay? Dear Mom, I will forever look for your validation. Am I doing enough, Mom? Do I look good to you? Are you proud of me? The only things that I crave is to be seen as I am. I don't want to smile when I'm sad. Please don't lock me away when I am sad. Tell me why you hate me. I try not to be Mom just like you told me. You told me that I can be everything I want except you. I know you hate your life, but I love you.
I still don't know who I am, but the only things that matter is that you like who I am. I am sorry, Mom, but I hate myself too. I guess because you hate yourself, and like it or not, we are quite the same. So I hate myself too like you do. I'm sorry, I failed you. I tried my best to be good enough for you, but maybe I was never enough. I always wondering, do you proud of me, or are you disappointed that I don't grow up the way you wanted? It doesn't matter what I do or have. All I want is a little praise and appreciation from you. I know. I want to know that despite all my mistakes and flaws, you are proud of me. I just pretend to be brave and strong just so that you will not worry much. But I am barely surviving my days. I cry to sleep because I am afraid of my future. What if I fail and it hurt you? I don't want to make you sad. You deserve a good daughter, a better daughter than me. Hope you one day you find her in me. Itulah confession seorang anak kepada ibunya, ya. So, apa pendapat pakar-pakar kita, ya? Kami bukanlah pakar, tapi kami dah merujuk dululah kepada kaunselor sebelum medium ni. lah orang kata, Dan kan? juga pandangan kami. Okay, daripada confession yang tadi, saya boleh simpulkan yang anonymous ni dia memerlukan parents validation, terutama ni daripada mak dia. Kadang-kadang kita ada dengar daripada salah satu istilah lah yang orang kata don't seek validation from other people. Jadi yang tu saya rasa kita boleh aplikasikan dekat dalam situasi ni. Sebab walaupun emak dia adalah salah seorang yang rapat dengan diri dia, tapi yelah, bila daripada sini yang dia kata dia dah try to make the standard yang mak dia cakap. Apa yang mak dia cakap dia dah try cuba buat, tapi dia masih rasa tak cukup. Dia masih rasa mak aku ni bencikan aku ke? Mak aku ni tak bangga ke dengan diri aku, kan? Jadi sebenarnya bila kita try to make the standard, to meet the expectations, benda tu sebenarnya tak pernah cukup. Benda tu akan keep going up lah, naik lagi. Adalah yang kita rasa macam yelah, kita sampaikan kita rasa macam parents kita ni tak berbangga dengan diri kita. Jadi daripada situ saya rasa sebenarnya anonymous ni dia bolehlah cuba untuk luahkan kepada parents dia. Sebab kalau dia tak luahkan struggle dia dekat parents dia, apa yang parents dia tahu, kan? Sebenarnya dia kena ada slow talk ataupun one to one talk dengan parents dia. Yang paling penting pada masa yang sesuai lah yang kita katakan. Maybe dia boleh this person boleh pergi go for a high tea dengan mak dia ke apa ke, just a casual macam borak-borak manja dengan mak. Lepas tu selit-selit lah sikit apa yang terbuku dalam hati tu. Ataupun boleh je bagi surat, kan, macam dia kena, pertama sekali sebenarnya dia kena create an environment yang safe, and dia boleh jadi honest dengan one another. Ataupun kalau susah untuk bercakap, dia boleh je tulis surat macam ni, betul tak? Betul? Betul. Katakanlah apa yang terbuku, yang paling penting tu bukan sahaja communication tapi comprehension. Sebab what's communication without comprehension? You cakap, tapi you tak ambil pun message tu. Outputnya apa? Tak ada. Tapi apa yang penting sekali lah bagi saya dalam isu ni, please know that you have done your best. Tahu self-worth, maksudnya macam tahulah sebenarnya you are doing your best. Cuma maybe tak sampai expectation mak awak, tapi tak apalah sebab kita kan manusia, kan. So Betul. Ini pendapat Dora lah. Dan don't put too much heart on yourself. Betul ke apa yang cakap? Don't too much heart. burden yourself. No, just don't push too hard on yourself. Don't push yourself too hard. Sebab macam dekat sini kita nampak sangat yang the anonymous wanted to be perfect and wanted to be seen by her mom, and mak dia tak nampak, kan. Bukan mak dia tak nampak, maybe Kurangnya expression. kurang Mak dia tak pandai nak tunjuk, tak pandai nak bagi tahu. So don't push yourself too hard. Just be yourself, enjoy life, and kalau boleh perkara ni perlu Berhentikan. Macam kita tengok daripada confession, it's actually a cycle tau. Macam mak dia ada trauma yang terpendam. Okay, kita kata wounded inner child. So trauma tu
dah jadi generational trauma daripada dekat dia. Kalau benda ni, kalau cycle ni tak di break, dia akan teruslah sampai ke cucu cicit. Ya, betul. So sepatutnya cycle ni ends with you, the confessor, and it ends with us. Yes. Awak yang kena break the cycle lah sebenarnya. Daripada situ mungkinlah awak boleh fikir yang aku ni dah dilayan sebegini rupa, bukanlah dilayan sebegini rupa je. Macam mak aku dah layan aku macam ni. Jadi aku tak nak apa yang aku rasa hari ni anak-anak aku rasa pula, cucu-cucu aku rasa pula macam tu. Kita faham lah tak ada orang yang sempurna pun dalam relationship ke, dalam parental and hubungan anak dan parents pun tak ada yang sempurna. Tapi tak salah pun kalau kita ada kesilapan pada masa yang lalu, kita mintalah maaf sekarang. Tak boleh Betul, lagi. start now. So that benda ni takkan berlangsung lah kan. Katakanlah macam kalau parents kita tu suka untuk minta maaf, nanti kita dengan anak kita, kita minta lah maaf. Sebab tak ada orang yang sempurna. Tak semestinya anak je minta maaf, betul? Self acceptance lah orang kata. So kita macam lebih kepada berdamai dengan takdir bila sesuatu tu tak menjadi apa yang kita inginkan. Okay. Agak berat topik yang ni sebab ini adalah luahan seorang anak, sebab susah tau untuk kita sebagai anak untuk luah kepada mak kita, sangat susah. So ia memerlukan keberanian jugalah untuk kita bagi tahu. So macam Oni ada pendapat kan? Apa kata macam time raya kan kita bersalam-salaman kan. So I rasa that's the only, it's not the only way, it's not one way for you to, time tu lah kita macam peluk, minta maaf, lepas tu kita luahkan. Sebab it's the, ini adalah pendapat Oni sendiri dan Oni rasa ni adalah satu cadangan ataupun langkah yang anda boleh buat kalau anda takut untuk confess dengan parents. So tunggu time raya and then bagi tahu. Sebab macam family Oni sendiri, every year kalau macam time raya kan, kita orang tak takut, kita orang macam not looking forward for the money, but we looking forward for the salam yang nangis-nangis tu. Sebab time tu lah Oni salam mak Oni salam ayah Oni, abang Oni yang tak apa-apa tu kan, salam dia. Lepas tu minta maaf sebab jadi adik yang ni. Lepas tu nangis lah semua orang. So time tu kita macam, actually dia indirectly bagi diorang kesedaran yang kita ada buat salah and diorang pun ada buat salah and both tak perfect. So tu adalah salah satu cara untuk korang confess lah yang korang ada terasa hati dengan tu ataupun pihak sana tak faham apa yang kita rasa. Okay. Korang raya macam mana? Saya rasa raya saya lebih kepada sama macam keluarga. Salam-salam juga, nangis-nangis juga. Salam-salam, nangis-nangis. Ke diorang saja? Saya waiting for the raya. Kita korang je. Tapi itulah, kita boleh start semua kan daripada raya. Mungkin lepas raya tu boleh amalkan sebulan sekali ataupun after solat ke. Kita tak tahu if there's another day for us to live kan. Tak sempat nak minta maaf ke apa. Betul tak? Ya, tak payah tunggu sampai raya kan. Tapi macam untuk memerlukan keberanian tu sangatlah susah. Permulaan. Sangatlah susah sebab kita nak jadi the one that break the chain kan. Okay. So saya harap kami punya pendapat ni menjawablah persoalan awak yang tengah menghada susah hati tu kan. Okay. Moving on to confession, third confession. Okay, saya akan baca. Ini confession ni dari seorang lelaki. Dia kata, sejak kebelakangan ini, saya ada masalah tentang emosi terganggu. Kuat sangat rasa terpinggir. Rasa macam diri ni dibenci semua. Even sekarang, masa tulis pun rasa macam tu. Tak tahu benda ni betul atau hanya satu overthink yang terjadi. Hati ini rasa nak cari peneman. Saya tahu orang akan cakap carilah Allah. Yes, betul. Kita lakukan ibadah wajib dan sunat. But sometimes rasa kosong tu dan nak peneman tu still ada. This rasa kekosongan lead tu rasa nak 24 jam dengan orang. Melekat dengan kawan 24 jam. Maybe sebab kita too attached to them yang buatkan mereka rasa saya ni terlampau gedik ataupun annoying untuk mereka. Entahlah. Ada mak ayah yang tak rapat sebab dari kecil tak pernah merasa family yang sempurna, or at least pada pandangan saya. Parent ceria sejak kecil dulu memang tak terasa sangat. Budak kecil
kecil mana ada perasaan macam saat dah besar. Perhatian tu macam nak lebih lagi-lagi dua-dua saat mak ayah tak ada kejaya yang besar. Cukup-cukup je untuk hidup zaman sekarang. Sorry sebab sekarang dah jadi macam tempat luah semua benda. Tak apa, boleh je luahkan kat sini. This is the right platform for you untuk luahkan daripada you pendam sendiri kan. So you do the right thing. Okay, apa pendapat korang terhadap confession ni? Okay, pada pendapat saya, kita terlalu memandang remeh mental health lelaki sebab macam stigma sekarang kan macam lelaki kenalah kuat, tak bolehlah nangis, tak bolehlah tunjuk lemah. Macam tu kan. Tapi hakikatnya sebenarnya mental health ni equals in both genders. Maksudnya perempuan ada masalah mental health masing-masing, lelaki pun ada juga. Cuma maybe lelaki ni ada masalah dalam cara untuk meluahkan dia punya mental health tu. Macam kalau perempuan dia ada banyak cara lah kot. Sebab kita boleh Kita orang express ourselves better senang kan. nak meluah lah compare to lelaki. Kita boleh nangis. Saya rasa it's important to note kot, macam just because you do not fit into the puzzle that society depicts you to be doesn't make you any less of a person. So lelaki kena kuat, anak jantan kena kuat, break the stigma lah. Why not you jumpa dengan orang-orang ni atau kaunselor, you just cerita. Tak menjadi kesalahan pun untuk menangis selalu. Betul. Daripada sini juga saya boleh simpulkan macam dia ada mention tadi dari cara dia dibesarkan kan dulu. Kalau dulu tu dia rasa macam mana personality seseorang tu dia dipengaruhi oleh cara dia dibesarkan oleh keluarga dia. Macam mana dia dibesarkan. Kalau dulu environmentnya daripada happy family ke ataupun dari keluarga yang ceria lah yang kita kata. Bila dia makin membesar tu, dia receive a lot of support daripada parents dia, daripada family dia. Jadi dia akan rasa more confident untuk teruskan kehidupan dia seharian. Jadi attachment issue tu kita kata taklah terlalu besar dalam diri dia. Jadi kebergantungan hidup dia lebih tinggi daripada orang lain. Bila dia rasa family aku pun tak kisah pasal diri aku. Kenapa aku nak kisah pasal orang lain? Kenapa aku nak macam mana? Kenapa aku nak rasa macam ni dekat orang lain macam tu? Jadi in real life saya rasa dia sebenarnya kena belajar untuk berdikari lah. Untuk cuba. Mungkin dia dah cuba tapi dia memerlukan pertolongan daripada kawan-kawan dia. Macam kawan-kawan dia pun adalah support system kan. Biasa kita tengok macam lelaki ni kawan ramai, kawan futsal, kawan kelas, geng besar. Tapi kawan yang ada untuk diluahkan perasaan dia, kawan yang dia boleh kenal emotionally. Dia ada emotional intimacy tu macam tak ada, tak wujud. Sebab tak ramai lah dia kata. Sebabkan stigma-stigma macam ni kan. Jadi daripada sini sebenarnya saya pun ada seorang kawan yang bila dia macam mana? Dia sebenarnya ramai kawan. Banyak aspek lah kawan dia ramai. Tapi sikit sangat orang yang dia ceritakan masalah dia. Dia terlalu macam self isolation lah orang kata. Tak ramai yang dia ceritakan pasal masalah dia. Dia kata tak ramai yang bila kita ceritakan masalah, orang tu akan bagi satu jawapan yang kita nak. Jadi sebenarnya lelaki ni tak adalah terlalu complicated. Tapi dia memerlukan tempat meluah tu. Macam mana nak cakap? Semua orang perlukan. Dia macam sebab dia dah jadi satu stereotype yang lelaki perlu menjadi seorang yang kuat. So in a way they need to portray themselves to be manly. Sebab kalau perempuan ni, kita dah macam daripada kecil sampai besar, kita dah terdidik dengan surrounding kita untuk luahkan perasaan. Kita ada, kalau kita boleh tengoklah statistically dekat Twitter ataupun Instagram, mostly perempuan yang luahkan perasaan compare to lelaki. Sebab lelaki ni diorang kena jaga image sebab diorang ketua gagal. Satu is boleh katakan stereotype juga yang lelaki tak boleh menangis. Sebab bila kita nampak lelaki tu, sorry lah kita macam lelaki kan. Bila kita nampak seorang manusia tu terlalu depend, kita akan
somehow anggap orang tu lemah, I would say. So lelaki tak nak benda tu. Dia tak nak orang nampak dia orang lemah. Dia orang adalah pemimpin dan dia orang adalah ketua keluarga. So kat sini Inonda untuk dia orang atasi masalah ini adalah untuk mencari inisiatif sendiri untuk berkawan dengan orang-orang yang menjadi supporting system, betul macam Atul cakap tadi tu kan. And diorang need to like faham datang daripada keluarga yang tak bagi dia that kind of support system. Tapi diorang still boleh sebabkan diorang dididik untuk menjadi seorang lelaki, so diorang mesti cari solution, iaitu cari kawan ke, jumpa kaunselor ke, sebab circle kawan dia lah. circle kawan. Pengalaman juga. Saya pernah kawan lah dengan seorang, bahasa mudanya orang zaman sekarang panggil kapla sekolah lah. Macam jenis yang geng besar. Kahal lah. Kahal. Buat hal kat sekolah kan, sepak-sepak loka semua tu kan. Tapi one day ni dia datang dekat saya, dia cakap masalah keluarga dia. Masalah keluarga dia tu sangat besar, masalah yang sangat complicated, macam masalah dalam drama-drama TV tu. So kita tak sangka lah orang yang macam tu ada masalah sebesar tu. Tapi sebenarnya dia punya behaviour tu explain tau. Macam orang kata trauma doesn't excuse behaviour, tapi dia explain behaviour kita. So harapnya orang-orang yang macam ni kita nampak dia dekat sekolah bermasalah kan, daripada kita kritik dia, why not kita view it in different perspective lah. Maybe they need help, tapi diorang tak tahu sebenarnya. Sebab lelaki commonly kita tahu dia tak pandai nak express. Dia bukan macam perempuan pandai menulis. Tak. Dia more kepada fizikal lah. Dia macam baling sana, pukul sana. Kita boleh tengoklah dekat cerita High Council tu kan, si Kaha tu. Dia punya masalah dengan bapak dia tu. Kan? Daripada situlah dia jadi macam tu sebab apa yang bapak dia buat kat dia kan. Dia tak nak pun, dia sebenarnya budak baik je sebenarnya. Tapi dia jadi macam tu sebab family background. So kesimpulannya kesimpulannya this guy yang we're talking about perlulah mempunyai pendirian yang teguh, cari kawan-kawan yang berkualiti instead of quantity. Sebab orang kata kenalan biar ramai tapi kawan biar sedikit, betul ke? Betul. Salah kau ni kalau betul kan? Kawan bila so like ataupun jumpa kaunselor. Sebab benda ni bukan awak seorang je yang hadapi. Saya yakin bahawa lelaki-lelaki di luar sana pun ada masalah yang sama. Cuma Kuat memendam. dia orang kuat memendam ataupun dia orang tak ada dia orang tak jumpa lagi platform views ni, so korang kena like market lagi views ni so that all the guys akan saya ada masalah yang sama juga. Apa-apa pun kita orang akan post this podcast dekat YouTube. So the guy, kalau korang macam tak kisah untuk luahkan, korang boleh comment down below juga, jangan risau. Kita orang akan baca komen-komen tu, and insyaAllah in next episode juga kita orang akan baca confession korang and rujuk kaunselor dulu sebelum kita bincangkan di sini. Apa-apa yang kami cakap salah juga, anda boleh cakap dekat komen, tak ada masalah. Okay? Baiklah, kita moving on to confession keempat. Boleh? Boleh. Okay. Confession keempat ni pun panjang juga. So, kejap. Okay, Ani akan baca. Bismillah. Bagi I, kehidupan sekarang sangat mencabar. Too much benda yang I fikir sekarang sampai masa untuk diri sendiri pun tak ada. I pretend to be kuat depan semua orang padahal I'm dying inside. Anak sangat bantu keluarga, bantu mak abah supaya diorang dah tak payah bekerja dah. Umur mereka sekarang sepatutnya rehat dekat rumah, tak payah kerja dah. Tapi I nak bantu diorang pun tak mampu lagi. I pun tak kaya lagi, duit pun masih minta dengan diorang. Lagi-lagi I anak bongsu. Kakak semua dah kahwin, so priority I untuk jaga mak abah lepas habis belajar nanti. Next, bila dah nak habis belajar, I fikir peluang pekerjaan ada tak untuk I. Sangat risau lepas ni apa jadi dengan kehidupan masa depan nanti. Then I decide memang I buat part time during cuti SEM and mid SEM because I know I kena kerja dapat duit sendiri. So that dorang tak perlu bagi I duit. Bila kerja, balik lewat, badan penat dan study pun dah ke laut. Entahlah, I tak pernah tunjuk result dekat diorang. Lepas tu sedih sebab nak dekan tapi just keep for myself. Banyak lagi nak cerita tapi cukup sampai sini sajalah.
Doakan I supaya dilapangkan urusan, dipermudahkan urusan, murah rezeki untuk bantu sesiapa pun, especially my family. Dan I doakan juga supaya kehidupan you guys sentiasa dipermudahkan, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sending hug. Oh. Okay, daripada sini kita dapat lihat yang this anonymous. Nak tak kita bagi anonymous ni satu nama? Sebab susah lah anonymous. Kita bagi Rokiah lah kan. Emma. Sedap sikit. Okay. So Emma ni dia anak bongsu. Lepas tu dia rasa macam dia kena jaga parents dia sebab kakak-kakak dia kakak-kakak dia dah kahwin. So like dia ada rasa tanggungjawab untuk jaga family dia, and family dia pun parents dia dah berusia. So dia rasa tanggungjawab untuk jaga family dia, and dia takut tak ada peluang pekerjaan untuk dia, and dia takut untuk sambung kerja, sesiapa yang akan jaga parents dia kan. So apa pendapat anda semua? Saya rasa lah dia terlalu memikirkan masa depan. Just live in the moment. Tak perlu fikirkan sangat masa depan. Dan untuk tanggungjawab tu, terlalu banyak tanggungjawab yang dia nak pikul. Sedangkan kita ni sebagai student, tanggungjawab utama kita ialah belajar lah. Tak dinafikan mungkin kalau ada masalah-masalah yang lain, kita kena pikul juga. Tapi maybe try to communicate lah, you know. Berdasarkan apa jawapan yang daripada yang kami rujuk pada kaunselor lah. Dia kata kita live in the moment, kita boleh kontrol apa yang ada depan mata. Kita tak boleh kontrol apa yang bakal jadi. Disebabkan kita cuba memikirkan, macam orang kata overthinking lah. Terlalu banyak overthinking, kita rasa kita dapat ke aku capai ni, dapat ke aku jadi ni, dapat ke aku jadi tu. Sebenarnya benda tu tak perlu pun untuk kita fikir. Kita cuma kontrol apa yang kita buat sekarang, dan yang selebihnya kita hanya berserah lah. Daripada confession ni juga kita boleh tengok, kita boleh validate lah apa yang si bongsu ni rasa. Sebab biasanya stereotype pasal anak bongsu ni manja, tak matang. Tapi sebenarnya kematangan tu bukan terletak pada anak nombor berapa. Dia terletak pada mentality sebenarnya. Tak semestinya dia bongsu dia tak matang. Ya, betul. Nampak tak yang the fact yang dia fikir Macam the fact yang dia fikir dia nak jaga mak ayah dia tu pun macam, itu sebenarnya pemikiran yang matang tau. Sebab tak semua orang ada pemikiran macam tu, I guess. Kan? So Tapi yang paling pentingnya prioritas dia adalah study lah, untuk belajar. Betul. Sebab macam bagi pendapat Oni pula, betul lah apa yang Alisa kata, live in the moment. Sebab sekarang ni apa yang diorang boleh nampak, dia terlalu risaukan akan apa yang akan datang in future nanti, macam mana. Lepas tu bila diorang dah fikirkan future macam mana, diorang dah dapat problem, dia terus atasi dia sekarang without fikir yang masalah yang dia ada sekarang, which is test, lab, assignment. Dia lupakan sebab dia terlalu risau dengan masa depan. So instead of diorang selesaikan masalah yang sedia ada, iaitu kita sebagai student sendiri, iaitu untuk mencapai result yang cemerlang, CGPA yang tinggi, 4 flat dekan, dia pergi ke masalah yang akan datang, which is bekerja sebab dia nak tolong family dia, right? Dia nak mak dia relax so that dia tak menyusahkan parents dia. Dia kerja so that dia tak payah minta duit dekat parents dia lagi. Sebenarnya itu tanggungjawab family untuk support kita, sebab kita student, kita anak. And benda ni pun sepatutnya kena ada communication between anak dengan parents sendiri, sebab parents pun tak nak tengok anak dia susah payah sebab anak dia student tengah belajar. Kenapa anak dia kena bekerja untuk support family pula kan? Betul. So jadi bila kita study tu, kita menyenangkan parents juga sebenarnya. Betul. Bila kita study, kita fokus betul-betul lah orang kata. InsyaAllah kalau kita dapat dekan, parents kita pun bangga. Itu tu salah satu yang kita boleh menyenangkan hati parents lah. Parents Cerita-cerita kat jiran, kat makcik, kan diorang happy tu. Sebab kalau kita bekerja kan, kita dapat duit kan, tapi result teruk kan. Tapi duit tu untuk kita, tak adalah untuk parents. So parents nak happy pun macam, yelah aku dah tak payah bagi anak aku duit dah, dia dah boleh tu. Tapi dia still student. So tak ada benda nak dibanggakan, betul tak? Tak perlu pun nak take over tanggungjawab seorang parents. Ya, betul. Kita fokus pada tanggungjawab yang sedia ada. Ya. tapi
Kalau let's say lah dia nak kerja juga, so we never know kan macam mana cara hidup dia kan. Boleh je, cuma kena tahulah how to balance your work life, how to balance your study life. Maybe hari-hari yang janganlah hari-hari kerja, maybe waktu-waktu yang betul-betul free je kerja. Lepas tu kalau tak mampu nak kerja, tak payah kerja hari tu. Better cari kerja yang freelance lah contohnya. Macam Buat live TikTok. buat live. Banyak je Sebab kerja sekarang banyak kan kerja. Lagi satu, diorang nak tambah that everything we do in life is a choice. Life is a choice. So like, apa matlamat anda? If matlamat anda adalah untuk cemerlang, then belajar. If matlamat anda untuk kaya, then kerja. So sekarang ni kita as student, matlamat kita adalah untuk cemerlang dalam peperiksaan lah. Peperiksaan kau macam SPM pula kan. Padahal kita test je, test final exam. So in order untuk kita banggakan parents kita at the same time, kita kena fokus lah dengan belajar. And if you wanted to have extra money, it's on you. You tak boleh salahkan orang lain. Yes, betul, you luahkan yang you ada, you tak boleh nak susun masa apa semua. It's actually, it's not totally your parents' fault, but it's not totally your fault juga, because you do have big dreams. Everyone have big dreams, cuma tak tepat masa. Sekarang adalah kita student, we need to learn. Tapi kalau kita nak kerja boleh juga, but itu adalah inisiatif sendiri untuk buat preparation awal. So kalau kita nak kerja, dan assignment kita kena siap awal. Itu semua under inisiatif sendirilah. Lab, assignment. Boleh je kerja, tak ada masalah. Ramai je student kita yang kerja kan. Nak join family tak ada masalah. Cuma prepare awal lah orang kata kan. And know what you want in life. Know what you dream of. Kita boleh tengok macam confessor ni pun dia banyak tanggungjawab, tapi dalam masa yang sama dia nak dapat good result, betul tak? Tapi dia nak banggakan parents dia sama family dia. Dia nak semua. So benda dia nak pukul betul tak? Tak Nak boleh. kutip. Tapi yang paling penting sebenarnya dia bangga tak dengan dekat mana dia ada. Dia bangga tak dengan diri dia. Dia rasa dia cukup ke tak? Sebab kalau kita asyik kejar validation daripada orang, sampai bila pun takkan cukup. Hati manusia ni susah kita nak puaskan. Betul. Yang paling penting balance lah antara study dan apa. Kalau bila awak sendiri yang buat choice untuk bekerja, untuk mencari duit poket lebih. Jadi kena tahu, kena prepare for the risk. Jadi begitulah balance antara tu. Maybe boleh communicate dengan family, macam suarakan kita punya concern selama belajar ni. Maybe family kita ada solution yang better yang kita sebenarnya tak nampak, tapi sebenarnya family kita tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. So at the end of the day, communication is the key. Ya, betul. So tunggu time raya ke? Macam sebenarnya result sekian-sekian tapi nak kerja. Kan. Okay, ini sahaja soalan-soalan yang diorang terima daripada Anonymous. Terima kasih sebab luahkan kat views, voice, unheard, empathy and sympathy. Sebenarnya voices unheard, empathy and support. Empathy and support. Sorry. Okay. So like, thank you so much for sending all this confession. Kita orang faham yang kita orang dah rujuk kaunselor. So kita akan tamatkan. Sebelum tu terima kasih pihak Asyik sebab datang and support kami Gamma TV untuk episod keempat Gamma TV podcast ni. Okay, kita akan endingkan kita orang punya podcast ni dengan this one outro, which is Gamma TV. Okay. So nak try ke nak terus ending? Korang rasa macam mana? Try. Tak payah, korang mesti hebat. Kan? Okay, ending terus. Ending terus Okay. Gamma TV signing out. Gamma TV.